Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini saya dengan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tugasan 3 EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Pertamanya ialah analisis. Okey, ciri-ciri umum. Okey, ciri-ciri umum ni aspek pertama analisis. Okey, kelasnya bernama 4 Pearl dan tahap murid yang kami pilih ialah sederhana. Bilangan muridnya pula 30 orang yang terdiri daripada 13 orang perempuan dan 17 orang lelaki. Dan umurnya ialah 10 tahun. Lokasi sekolahnya pula di luar bandar. Kedua, aspek pengetahuan sedia ada. Baiklah, sebelum murid menggunakan laman web ini, pengetahuan sedia ada pada mereka ialah murid pernah belajar tentang kata kerja ataupun maksud kata kerja dan perkataan-perkataan biasa menggunakan dalam pembinaan frasa, ayat dan perenggan. Aspek ketiga ialah gaya pembelajaran. Sumbernya ialah model gaya pembelajaran VAK. Pelopornya Fernald Keller, Orton Gillingham, Stillman dan Montessori 1920. Ia terdiri daripada 3 elemen iaitu visual, auditory dan kinestetik. Okay, visualnya terdapat 50% dalam laman web ini dan auditory pula dapat 20% dalam laman web tersebut dan kinestetik pula 30% dalam laman web ini. Okey, visual, murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku di paparan komputer. Baiklah, contohnya ialah dalam laman web tersebut terdapat nota ringkas untuk murid belajar dan baca. Kedua, mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Contohnya, ayat pendek dan mudah difahami telah diberikan secara seperti nota ringkas. Ketiga, murid visual tidak memerlukan penerangan lisan seperti auditory, tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan. Jadi melalui nota yang diberikanlah untuk mudah difahami. Okey, seterusnya ialah auditory. Murid auditory belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Okay, contohnya, bagi pendengaran ataupun arahan lisan, satu audio telah dimasukkan dalam laman web tersebut iaitu audio arahan. Okey, keduanya pula mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat ataupun menggerakkan bibir mereka ketika membaca, terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Contohnya, laman web ni sesuatu yang baru untuk mereka sebab terdapat maksud, jenis kata kerja dan lain-lain. Jadi mereka akan dapat penerangan melalui bacaan kuat ataupun menggerakkan bibir mereka membaca nota-nota ringkas yang terdapat di situ. Okey, ketiga, kinestetik. Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus melalui hands-on. Selain daripada membaca nota-nota ringkas yang diberikan dalam laman web tersebut, terdapat juga latihan seperti menggunakan aplikasi WordWall, Quizzes disediakan untuk memberikan latihan secara hands-on untuk murid-murid. Okay, seterusnya ialah elemen state objektif ataupun tentukan objektif. Okey, kognitif. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui fungsi, jenis kata kerja, perbezaan antara jenis kata kerja iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, jenis kata kerja tu terdapat 2 seperti yang dinyatakan di bawah. Dan perbezaan jenis kata kerja tu murid-murid akan belajar terdapat banyak subtajuk-subtajuk di bawah kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Seterusnya ialah aspek afektif. Okey, kesan atau perubahan terhadap murid. Okey, kita nampak di sini afektif berdasarkan laman web tersebut adalah boleh nampak dalam peningkatan tahap pencapaian dalam akademik melalui ujian pra dan pasca yang telah dijalankan, dan efektifnya kita boleh nampak
peningkatan markah ataupun skor yang diperolehi oleh murid-murid tersebut selepas menggunakan laman web ini. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Okay, sekarang saya pula, Elvin, akan membentangkan aspek yang seterusnya, iaitu select method, media and resources. Pertama sekali iaitu pilih kaedah, media dan bahan. Kriteria yang pertama yang akan kita bincangkan ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Kaedah yang telah digunakan ialah kaedah penerokaan. Kaedah penerokaan ini ialah satu jenis proses yang membina konsep dengan hasil penemuan oleh murid-murid. Misalnya, murid akan menerokai konsep di sebalik kata kerja semasa melayari laman web selamat datang ke dunia kata kerja, iaitu laman web yang kita buat ni lah. Okay, seterusnya ialah kaedah berpusatkan bahan. Laman web ni telah menggunakan pelbagai bahan seperti media visual, animasi, video dan aplikasi yang berbentuk interaksi untuk menjadikan laman web ini berunsur menarik dan juga bermanfaat bagi pembelajaran murid-murid. Okay, contoh laman web yang telah digunakan ialah laman web YouTube untuk menghasilkan satu video yang berkaitan dengan kata kerja, dan seperti yang mana Mila telah cakap, Wordwall dan Quizlet telah membekalkan lembaran kerja yang harus dilakukan oleh murid-murid. Seterusnya ialah media yang digunakan. Okay, media yang digunakan yang pertama ialah komputer riba. Okay, komputer riba ni haruslah digunakan sekiranya kita mahu melalui internet atau apa-apa. Ada satu pilihan alternatif iaitu telefon juga boleh digunakan. Okay, media yang seterusnya ialah aplikasi Quizlet. Okay, aplikasi Quizlet ni dia digunakan untuk latihan quiz bagi murid-murid. Dan seterusnya ialah aplikasi Wordwall. Aplikasi Wordwall ni lebih kepada lembaran kerja. Dan yang akhir sekali, laman web YouTube. YouTube ni dia bergaulkan video. Okay, bahan sumber pelajaran. Okay, bahan yang telah digunakan yang pertama sekali ialah media 2D. Okay, seperti yang mana kita boleh lihat di sini, ada gambar SpongeBob dan juga gambar Boboiboy. Dan seterusnya media animasi seperti mana yang saya gunakan dalam PowerPoint ini. Kita juga ada gunakan dalam laman web yang berpusing-pusing tu dan yang akan muncul itu. Okay, yang seterusnya ialah media video. Video yang berkaitan dengan kata kerja. Dan akhir sekali media aplikasi, iaitu Quizlet dan Wordwall. Okay. Aspek yang seterusnya ialah utilize media. Okay. Kriteria yang pertama iaitu media 2D. Tadi kita sudah cakap, media 2D iaitu gambar objek telah digunakan bagi menunjukkan contoh serta menarik perhatian murid-murid. Okay. Yang seterusnya ialah tayangan video juga digunakan dengan laman web YouTube bagi menunjukkan konsep kata kerja. Animasi iaitu gambar yang bergerak pula digunakan bagi menghiasi laman web supaya kelihatan lebih senorak dan lebih menarik. Okay, yang akhir sekali, lembaran kerja yang dibekalkan oleh aplikasi seperti Wordwall dan Quizlet turut diaplikasikan supaya kefahaman murid-murid dapat diperkasakan lagi dan mampu menjawab latihan yang terkandung dalam ujian pasca. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada dua orang pembentang yang telah membentangkan dengan baik. Jadi saya akan teruskan dengan aspek yang seterusnya, iaitu require learner participation ataupun rangsangan penglibatan pelajar. Baiklah, apakah bahan rangsangan yang digunakan dalam laman web ini? Apa yang kita lihat adalah salah satunya latihan dan kuis. Aplikasi Wordwall dan Quizlet yang telah digunakan dalam laman web ini telah menyebabkan murid-murid semakin bersemangat untuk lebih berminat dan mempelajari setiap isi kandungan yang terdapat di dalam laman web ini. Jadi beberapa aplikasi telah disediakan oleh guru untuk memberi rangsangan kepada murid-murid tersebut. Jadi aplikasi itu ialah Wordwall dan juga Quizlet. Baiklah, seterusnya dari segi perbincangan. Bagi rangsangan penglibatan pelajar secara aktif, guru boleh menerapkan teknik perbincangan di dalam kelas. Dan teknik perbincangan ini akan memudahkan murid berbincang sama ada dalam pasangan maupun secara berkumpulan bagi membuatkan corak pembelajaran menjadi aktif. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran menjadi aktif? Hal ini dapat dijelaskan dengan cara
pihak murid tidak berdiam diri dan juga berseorangan di dalam kelas. Kerana apabila dapat kita lihat dalam situasi sebenar dalam sesebuah kelas, terdapat pihak murid yang mereka berkelakuan pasif dan mereka tidak mahu bergaul secara aktif di dalam kelas. Dengan adanya teknik perbincangan yang dapat dijalankan apabila latihan-latihan diakses oleh setiap murid, jadi mereka akan dapat berbincang dengan lebih baik dan mereka akan dapat membina setiap setiap teknik perbincangan dan juga teknik untuk bertutur dengan lebih baik. Dalam masa yang sama, corak pembelajaran yang akan menjadi aktif apabila berlaku perbincangan. Hal ini bermaksud pihak guru bukan sahaja memberikan latihan dan murid akan melakukan perkara tersebut secara seorang diri dan secara individu. Hal ini tidak akan menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi lebih berkesan. Kerana apa? Kerana setiap guru tidak dapat mengenal pasti kelemahan dan juga masalah yang dihadapi oleh murid apabila mereka tidak bersuara. Jadi dalam masa yang sama, teknik perbincangan ini akan menyebabkan guru akan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang murid. Hal ini bermaksud jika seorang murid ini dia mempunyai kelemahan dari segi contohnya tata bahasa, dia tidak dapat menguasai dengan baik, jadi guru akan dapat membimbing dan juga memberi latihan yang lebih berteraskan kepada tata bahasa. Itu adalah sebagai contoh yang dapat saya utarakan bagi apakah yang dimaksudkan dengan teknik perbincangan sebagai rangsangan kepada penglibatan pelajar. Jadi bagi pendapat saya, teknik perbincangan ini amatlah menjadi suatu rangsangan bagi penglibatan pelajar secara aktif dalam sesebuah sesi PDP. Seterusnya, ganjaran dan motivasi. Kata-kata perangsang yang terselit melalui aplikasi-aplikasi akan membuatkan para murid untuk lebih bersemangat untuk menjawab semua soalan yang telah disediakan. Hal ini akan menunjukkan betapa setiap murid akan lebih terangsang untuk menjawab soalan dengan lebih baik apabila mereka diberikan kata dorongan dan juga kata-kata pujian serta kata dorongan yang baik. Bagi pelaksanaan ini, pihak guru akan memberi tempoh tertentu dan menentukan siapakah pemenang yang terpilih, iaitu 3 orang yang mempunyai skor tertinggi di dalam kalangan murid. Hal ini bermaksud murid-murid akan bertanding sesama mereka untuk menjawab soalan, akan bersaing secara sihat untuk mendapatkan skor yang tertinggi dalam menjawab latihan-latihan yang telah disediakan. Jadi setiap murid akan giat untuk merujuk blog secara menyeluruh bagi mendapatkan jawapan dan maklumat yang tepat. Pemerhatian yang dilakukan oleh pihak murid akan berjalan secara kritis kerana mereka menginginkan fakta ataupun intipati yang seharusnya mereka fahami dan dapat mereka aplikasikan dalam menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi 3 orang murid yang telah berjaya mendapat skor yang tertinggi dalam latihan yang telah diberikan akan diberikan ganjaran sesuai dengan dijanjikan oleh guru. Dengan cara ini, pihak murid semestinya akan lebih bersemangat untuk lebih berfikir ke hadapan untuk menjawab soalan-soalan pada masa yang akan datang. Aspek yang seterusnya merupakan penilaian dan semakan atau dalam model Assured ini merupakan evaluate and revise. Inilah hasil daripada ujian pra dan juga pasca. Seperti mana yang dapat kita lihat, hasil ujian pra telah menunjukkan pihak murid mempunyai tahap kefahaman yang kurang dan juga mereka tidak mempunyai kefahaman yang sekata ataupun yang kukuh tentang apakah yang ingin disampaikan oleh pihak guru. Maksudnya ilmu yang ingin dipelajari oleh pihak murid itu mereka belum dapat dan mereka belum fahami. Apabila telah diberikan sumber ataupun bahan pembelajaran yang berorientasikan media ini, maksudnya pihak guru akan memberikan setelah pihak guru memberikan bahan pembelajaran iaitu blog ini, hasil yang telah didapati meningkat, menunjukkan murid-murid telah berjaya untuk memahami isi pelajaran pada hari tersebut. Jadi dapat dilihat peningkatan jumlah murid yang mendapat skor penuh iaitu 20 markah apabila mereka telah diberikan dengan pengetahuan dan juga latih tubi yang seharusnya mereka jalani. Baiklah, dari segi ini pula penilaian pengajaran. Guru akan membuat refleksi serta penilaian secara menyeluruh melalui ujian yang telah diberikan. Refleksi ini akan menunjukkan hasil pembelajaran dan keberkesanan laman web
sebagai penutup bagi sesi PDP pada hari tersebut. Pihak guru perlulah untuk menilai semula perancangan dan pelaksanaan pengajaran tindak balas murid terhadap aktiviti yang dilaksanakan, pencapaian yang diperolehi oleh murid serta segala isu yang menjadi penyebab atau pendorong bagi kekuatan serta kelemahan bagi media pengajaran guru tersebut. Hal ini bermaksud setiap guru perlulah untuk melihat semula apakah kekurangan dan juga kelebihan yang telah dilakukan dan apakah langkah yang seharusnya guru tersebut jalankan bagi menambah baik kualiti suatu laman web pengajaran yang ingin dibina. Okey, refleksi guru perlu mengambil kira kekuatan dan kelemahan media pengajaran, iaitu dari segi kekuatan, pemilihan gambar, grafik dan animasi yang menarik ini akan menarik perhatian murid. Seterusnya, bahan uji minda atau pelatihan yang telah diterapkan mampu meningkatkan daya pemikiran murid. Seterusnya, kaedah reka letak ataupun susunan yang menarik dan juga kemas akan menyebabkan murid-murid akan lebih berminat untuk melihat suatu objek yang disusun secara kedudukan yang menarik. Dari segi kelemahannya pula, dapat dilihat unsur kebat kurang diterapkan dalam latihan serta media tidak berakses secara offline. Bagi dua kelemahan ini dapat diatasi dengan memperbanyakkan unsur kebat dalam sesebuah latihan yang akan datang serta bagi isu media tidak boleh diakses secara offline ini, pihak guru mungkin boleh menjalankan alternatif yang lain seperti memberi bahan secara offline ataupun secara bukan dalam talian. Contohnya guru memberikan nota ataupun slide pengajaran bagi dalam aplikasi PowerPoint kepada murid-murid yang tidak dapat untuk mengakses media pengajaran ataupun blog yang telah dihasilkan oleh pihak guru tersebut. Sebagai kesimpulan bagi pembintangan kami pada kali ini, model Azure mempunyai asas yang kukuh untuk dijadikan sebagai panduan pembinaan bahan media pengajaran dan pembelajaran ini. Hal ini adalah disebabkan berdasarkan kajian lalu, model ini bukan sahaja memberi panduan kepada guru dalam pengajaran dan pengajaran, malah ciri-ciri yang terkandung dalam model ini mampu mengubah tanggapan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang selalu diperkatakan sebagai membosankan. Dan sekaligus dalam pengajaran dan pembelajaran ini akan menyebabkan guru menjadi lebih kreatif dalam mencipta bahan untuk mengajar setiap murid dan menyebabkan proses pembelajaran itu akan menjadi lebih teratur dan juga padat dengan ilmu. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.